Anda mesti tidak sangka. Apa jadinya apabila seorang bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bangkit bercakap tentang Farhas Wafa Salvador? Bukan sekadar nama yang biasa, tetapi tokoh yang kini semakin menjadi topik hangat dalam politik Malaysia. Begini ceritanya, dan percayalah, ia adalah satu naratif yang penuh dengan kontroversi dan juga pendedahan yang akan membuat kita tertanya-tanya di dalam isu ini. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Pada hari ini kita akan mengulaskan satu isu tentang kenyataan Rafizi Ramli yang mendedahkan tentang hubungan antara Anwar Ibrahim dan juga Farhas Wafa Salvador. Semua ini bermula bila Rafizi dalam episod terbaru podcastnya yang berhenti menteri membuka mulut dan berkata dia dan pemimpin PKR lain sudah pun menyebut berkali-kali tentang Farhas kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tetapi jawapannya tetap sama. Dia bekas setiausaha politik saya. Nah, itulah jawabannya. Macam itu saja. Sesimpel begitu sahaja. Rafizi tidak dapat move on sebab kata beliau, Farhas ini ramai yang sudah tahu yang dialah yang membuat banyak percaturan dalaman parti PKR. Seolah-olah semua operasi baik ataupun buruk, Farhas yang atur. Pengaruh macam tu bukan main-main kawan-kawan. Ia sudah menjadi rahasia umum di dalam PKR. Rafizi cakap dia sudah mula sedar kewujudan Farhas ini sejak 2019. Nampak dia menunggu di depan bilik Anwar di Hospital Ceras. Itu berpermulaan. 2 tahun kemudiannya, kata beliau, Farhas sudah cukup power untuk membentuk kumpulan beliau sendiri. Yaitu pada masa itu mereka panggil geng-geng Farhas ini adalah geng-geng baju hitam. Yang kononnya pembela setia Anwar. Diorang ini wujud bukan sebab meminati Anwar, tetapi sebab diorang mempunyai kuasa politik dan pengaruh datang dari Anwar. Bayangkan, coba kita fikirkan siapa suruh siapa. Tapi tunggu, itu baru permulaan pendedahan yang lebih mencengkam. Rafizi berkata yang beliau ditemui oleh pemberi maklumat selepas beliau pernah menyebut yang Farhas ini perlu disiasat. Tetapi tiba-tiba secara kebetulan ataupun suratan ataupun ada yang telah dirancang yang kita tidak tahu, anak Rafizi Ramli, seorang budak lelaki yang berusia 12 tahun, diserang. Anak lelaki Rafizi Ramli telah dicucuk dengan jarum di pusat beli belah di Putrajaya. Insiden ini telah berlaku apabila Rafizi Ramli telah bertemu dengan pemberi maklumat tersebut. Dia menimbulkan isu bahwa mungkin serangan ini berkaitan dengan pendedahan tersebut. Tetapi Farhas pula menjawab, gila, menafikan apa-apa kaitan. Semua ini berlaku apabila satu portal berita, yaitu Malaysia Now, mendedahkan yang syarikat berkaitan dengan Farhas ini, Bumi Surya Sdn Berhad, kononnya diberi lesen eksklusif untuk eksplorasi arang batu seluas 70.000 hektar, 3 kali ganda saiz Kuala Lumpur, di kawasan Rizab Hutan Kalabakan dan juga Gunung Rara dekat Sempadan, Kalimantan. Dalang yang hadir ataupun dalang yang terlibat Sabah Mineral Management SMM yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Awalnya SMM kata tidak ada sebarang syarikat berkaitan Farhas diberi lesen. Tetapi Malaysia Now kemudiannya publish surat minit mesyuarat bahkan audio rakaman yang sahkan perkara itu berlaku. Apabila didekati, SMM dan Farhas menafikan dan cuba untuk menyaman portal berita berkenaan. Lebih sadis lagi, polis tengah siasat tindakan Malaysia Now pula atas dakwaan bocor dokumen sulit. Jadi di satu sisi, Rafizi menuntut siasatan MACC terhadap Farhas. Tetapi di sisi lain, pihak berkuasa sedang siasat Malaysia Now pula. Apakah ini konflik dalaman ataupun keadilan? Dan satu perkara lagi yang lebih parah apabila Bloomberg melaporkan
pada September 2024 bahwa Anwar dikatakan menyekat MACC daripada menyiasat Farhas berkaitan dengan pembelian saham dalam Haytech Padu, yaitu kontrak kerajaan yang bernilai 190 juta ringgit Malaysia. Dan Farhas lepas itu menjual balik saham sebulan kemudian. Nah, macam mana ini kawan-kawan? Macam ada sesuatu yang tidak kena. Bayangkan, kalau kesemua fakta ini digabung, kukuhnya naratif kontroversi ini. Jurang kepercayaan rakyat semakin mengecil apabila tokoh penting dalam kerajaan tidak boleh menjawab dengan jelas tentang pengaruh individu dalam pemerintahan, tentang lesen mega, skandal saham. Ini kawan-kawan bukanlah sekadar gosip, tetapi ini adalah betul, benar, dan real. Bukti bertaburan sana-sini, laporan jurnalistik, rakaman, dan pendedahan langsung dari Rafizi sendiri. Nah, baiklah kawan-kawan, sekarang ini saya ingin cabar pula Anda berpikir. Adakah tindakan Anwar yang berulang kali berkata, Farhas adalah bekas setiausaha politik saya, merupakan satu cara untuk beliau mengelak tanggung jawab? Seterusnya, siapa yang paling berkuasa dalam geng baju hitam? Farhas ataupun siapa lagi di belakang tabir? Dan apakah serangan terhadap anak Rafizi itu memang kebetulan ataupun satu mesej amaran terang-terangan kepada pihak yang terlalu garang menyiasat? Soalan-soalan ini bukan sekadar isi, ia adalah cabaran moral kepada penonton. Adakah kita cukup ambil peduli? Adakah kita tengok laporan dan hanya scroll? Ataupun kita tekan butang subscribe dan ikut sampai ke jawapan sebenar dan membuka mata orang lain juga? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita menamatkan video kita pada kali ini, coba kita fikir, adakah ini cuma politik PKR semata-mata ataupun pendedahan yang boleh menggoncangkan kerajaan? Kenapa Farhas sampai sekarang belum disiasat walaupun bukti sudah banyak diberikan kepada MACC? Apakah ada rahsia yang lebih besar yang terselindung dan Rafizi sekadar mendedahkan permukaannya? Coba komen dan share pandangan Anda di bawah di dalam ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan lonceng karena siapa tahu pendedahan terbaru saya selepas ini mungkin lebih panas dari api yang membara. Baiklah sahabat-sahabat semua, nikmati percaya. Ini bukan fitnah, ini adalah fakta, bukti, dan suara dari Rafizi yang bimbang sistem kita menjadi retak jika perkara ini dibiarkan. Selamat menonton semua dan teruskan menjadi penonton yang kritis dan juga bijaksana. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.